بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه صليبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adalah kita ketahui bahawasanya pengajian kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lafaz ayat yang kita baca yang mempunyai hubungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada uluhiyah dan juga rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang perlu kita ketahui, dia sudah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua sifat ini, iaitu uluhiyah dan juga rububiyah, saling melazimi, maknanya adalah tidak terpisah. Contoh dan seperti mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha. Yang kita baca itu lafaz, ada kalimah, ada huruf, bahasanya adalah bahasa Arab dan jelas dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha. Tetapi akidah mengajar kita bukan sekadar lafaz, qiraat atau pembacaan yang kita sebut di lidah kita, akan tetapi mengetahui makna pada uluhiyah dan juga rububiyah. Seperti mana contoh seseorang yang buta tetapi dia mendengar. Dia buta tetapi dia mendengar, dan dia juga dalam mukallaf, sehingga dia mengetahui Islam sampai kepada dia, sehingga dia meyakini dengan kalimat dua, kalimat syahadat, dan dia juga mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada uluhiyah dan juga rububiyah, walaupun tidak sempurna, dia tidak mendengar. Apa maksudnya di sini? Pada i'tiqad keyakinannya dengan apa yang dia lihat itu mengajar dia sesuatu yang tidak dia dengar. Bagi seseorang yang buta pula tetapi dia mendengar, maka dia mempelajari akidah melalui daripada apa yang didengar, kerana dia tidak boleh mempelajari daripada apa yang dia lihat. Orang buta tidak mampu untuk melihat, cuma dia mampu mendengar. Dia ada pendengaran yang begitu. Lalu dia mempelajari akidah Islam, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendengarannya. Itu. Tetapi bila seseorang itu matanya buta, telinganya itu pula bekak, kedua tak berfungsi, maka ukur syar'i pada dia. Bagaimana dia nak beramal? Dia tidak dapat melihat. Bagaimana pula dia nak mendengar? Dia tidak mendengar. Bahkan dalam hal ini dia tidak boleh menggambarkan kebaikan itu apa, keburukan itu apa. Lalu dia berjalan melalui naluri pada hati dan jiwa dia. Tapi itu bukan mukallaf. Pada ulama kita, mukallaf itu apabila mata dia nampak, telinga tak dengar, mesti mukallaf. Seseorang yang mana mata tak nampak tapi telinga mendengar, dia juga mukallaf. Tetapi kedua-dua tak berfungsi, bukan mukallaf. Oleh kerana itulah ulama-ulama mengajar dalam mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ulama memudahkan bacaan kitab Allah kerana dua golongan ini. Bagi golongan yang matanya buta, lalu dia nak mengetahui huruf harakat yang terakhir barisnya apa. Yang pertama ini bagi orang yang mengetahui orang yang buta dulu. Lalu dia nak mengetahui huruf yang terakhir yang diwakafkan itu hurufnya, harakatnya apa. Itu.
Jadi kaedah ulama-ulama kita bahawasanya maka bagi orang buta dia tidak boleh melihat kalimah. Baris dia depan, baris dia bawah. Maka kita kena baca untuk dia. Contoh mudah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pun dengar, no. Maka dia tahu bacaannya no. Mungkin dia tidak mengatakan dhamma, fathah, kasrah. Dia tidak tahu. Cuma dia tahu bahawasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barisnya dhamma. Itu namanya bacaannya raum. Disuruh ilmu Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun itu 1/3 bumi. Dan dimunculkan mulut. Jadi bagi orang yang buta tadi, dia mendengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia dengar. Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia dengar. Ni. Itu kaedah bagi mereka yang buta matanya untuk mendengar kitab Allah baris harakat yang terakhir. Lalu bagaimana pula bagi orang yang peka cuma matanya melihat? Matanya boleh melihat, cuma zaman dulu tidak ada mushaf lagi. Kerana apa? Kalau sekiranya ada mushaf, ada upah orang menulis Al-Quran. Quran sangat terang pada zaman yang terdahulu. Bukan dicetak seperti mana kilau Musa dicetak. Satu hari tak tahu berapa puluh ribu naskah akan keluar dari kitab. Zaman dulu tidak ada. Bila tidak ada, orang yang belajar Quran pula adalah orang yang matanya tidak buta. Cuma telinganya tak mendengar, dia tekak orangnya. Kemudian tidak ada mushaf Quran di hadapannya. Lalu bagaimana nak mengajar dia bahawasanya ayat ini hujung harakatnya adalah baris dhamma. Seperti mana contoh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya ismam. Jadi orang buta itu perlu belajar bila memunculkan mulut pada hujung kalimah, ditunjukkan barisnya baris depan dhamma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul mulut. Tidak ada bunyi nu. Cuma muncul mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang celik dari melihat. Dia dah kenal ini baris depan. Sesat. Jadi begitulah kitab Allah Subhanahu wa taala. Syekh ulama menamakan ini dengan nama Ishmam. Dari raum ini pula Ishmam. Tidak ada agar seseorang yang peka mengetahui baris yang terakhir. Contohnya wal 'asr. Jadi dia baca wal 'asr. Wal 'asr. Ri. Jadi orang yang buta tapi dia ini tidak peka dengan ri, maka barisnya baris kuat. Dan seluruh daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dipelajari demikian, selagi mana hurufnya barisnya adalah baris depan, maka dibolehkan baca raum. Begitu juga barisnya baris bawah. Boleh saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh seperti fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Baris bawah mim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Cuma roh itu bila mewakafkannya sekadar 2 harakat. Tetapi kalau ismam boleh 2, 4, 6 harakat. Ismam boleh sampai yang 6 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul. Ini siapa yang baca demikian dengan raumnya, dengan Islamnya, bagi Rasul yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan saya jadi cerita berakidah, tetapi begitu dan Islam mengajar tentang kitab Allah agar ada juga ilmu tersebut. Apatah lagi tentang ilmu uluhiyah dan juga rububiyah. Mengapa agaknya ada di antara kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah
Tapi mereka mengatakan, uluhiyah, rububiyah tidak ada dalam akidah Islam. Salah dia. Uluhiyah, rububiyah adanya dalam Islam. Cuma akidah Sunnah wal Jamaah memegang bahawasanya keduanya ini tidak berasingan. Sebab ada orang yang berpegang tapi berasingan. Uluhiyah satu bahagian, rububiyah satu bahagian kata. Uluhiyah itu apa? Sifat ketuhanan. Dia saja Tuhan. Dia yang Maha Esa. Dia yang ada. Tanpa ada siapa yang menciptakannya. Dia qadir lagi azali. Itu uluhiyah. Rububiyah adalah dia pencipta, dia pemilik alam. Jadi tidak boleh dinafikan uluhiyah, rububiyah. Disebabkan kata ulama akidah Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, itu uluhiyah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, itu rububiyah. Maknanya kita menyembah Allah sebagai pencipta. Orang dulu-dulu menyembah Allah sebagai pencipta. Itu rububiyah. Iktiqadnya uluhiyah. Dia saja Tuhan. Bukan sekadar pencipta. Dia Tuhan. Tuhan pencipta. Zat yang wujud. Oleh kerana itulah seseorang boleh mengatakan bahawasanya tidak mustahil seseorang boleh beriman pada uluhiyah, tapi dia musyrik pada rububiyah. Tidak demikian kerana mereka memisahkannya. Contoh sebagian orang mengatakan dia berakidah Sunnah wal Jamaah tapi dia kata begini. Orang musyrik dulu, dia sekadar musyrik pada rububiyah, tapi dia tak musyrik pada uluhiyah. Apa maknanya di sini? Iman wujud bagi orang-orang dulu. Orang yang menyembah berhala pasal ada iman. Mengapa agaknya? Kerana Allah Tuhan dia itu uluhiyah. Tetapi dia tak beriman pada rububiyah. Mengapa agaknya? Kerana mereka sembah selain pada Allah. Selain pada Allah ada pencipta lagi. Ada sebagian orang boleh mengatakan bahawa seorang ini dia ini adalah iman pada uluhiyah, tapi dia kafir musyrik pada rububiyah. Ada juga beriman pada rububiyah tapi musyrik pada uluhiyah, macam-macam. Ini sebenarnya tak termasuk di sudah akidah Islam, akidah ada Sunnah wal Jamaah. Mengapa agaknya? Kerana apa? Mereka berdalil begini. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, ya Muhammad, man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Lalu mereka mengatakan Allah. Itu menunjukkan mereka beriman Allah sebagai pencipta. Siapa? Musyrik. Lalu soalan ini kita bertanya kepada mereka yang berkata demikian. Orang musyrik memang ada iman. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah hatta yu'min. La tadkhulul jannah hatta tu'min. Ayat yang lain, la yadkhulul jannah hatta yu'min. Tidaklah manusia masuk ke dalam syurga melainkan mereka mesti ada iman. Dan orang musyrik beriman. Jawapan kita begitu. Lalu mengaku berkata demikian kejahilan pada rububiyah uluhiyah. Orang kafir, orang musyrik tidak beriman pada uluhiyah dan rububiyah langsung. Contoh sebagian agama, kalau ditanya, ada Tuhan? Ada. Tuhan kamu bagaimana? Tuhan saya, Tuhan kamu sama. Tuhan kamu Allah kan? Iya. Tuhan saya pun Allah. Lalu apa yang kamu sembah kalau sekiranya Tuhan kamu Allah? Kami menyembah dengan apa yang disembah nenek moyang kami. Ada patung, dewa-dewa, roh-roh. Cuma satu soalan ditanyakan kepada mereka, adakah Allah yang kamu kata Tuhan itu yang suruh? Tapi mereka tak boleh jawab itu. Tak boleh jawab. Poin besarnya adalah ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya menyembah ikut dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami dulu. Itu je poin dia. Kalau kana ada, apakah mereka itu mahu juga
nak berpegang dengan amalan-amalan yang nenek moyang mereka yang semuanya mengikut syaitan itu dalam surah Luqman. Jadi apa maksudnya? Ini bukannya beriman pada uluhiyah rububiyah, ini musyrik, ini kafir. Ini musyrik, ini kafir. Lalu kita berakidah sunnah wal jamaah, bagaimana nak memahami bahawasanya mereka itu beriman pada uluhiyah rububiyah, tidak lain Allah sahaja Tuhan. Pencipta hanya Allah. Iktiqadnya Allah sebagai sembahan, lalu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, sebahagian orang memahami diharapkan bagi kita ta'zim, mengagungkan. Diharapkan bagi kita sembah. Diharapkan bagi kita beradab dengan adab yang buruk berlebih-lebihan. Ini sebagian orang yang berkata demikian. Apa maksudnya di sini? Bagi mereka ta'zim itu haram sebab mengagungkan. Sehingga mereka mengatakan ta'zim atau Rasulullah juga adalah haram. Tahrim. Apa maksudnya? Mengagungkan Rasulullah hukumnya haram. Mereka kata begitu. Mengapa? Kerana mereka tak memahami akidah secara jelas dan baik. Kerana apa? Kerana mereka menyamakan ta'zim sama dengan satu makna. Makna ta'zim adalah mengagungkan, membesarkan, memuliakan. Itu maksud dia ta'zim. Lalu mereka kata haram kepada makhluk, kepada manusia, termasuk Rasulullah. Lalu kita bertanya kembali, haram mengagungkan Nabi? Haram. Haram memuliakan Nabi? Oh, dia diam, dia tak boleh jawab. Haram membesarkan Nabi? Oh, dia tak boleh jawab. Oh, dia dah gagal ke situ. Tapi bila kita kata haram mengagungkan Nabi, dia kata, ya. Kenapa kamu mengharapkan mengagungkan Nabi? Kerana kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjawab, itu perbezaan pada lafaz, bukan pada i'tiqad dan ma'nawiyah. Yang diharapkan adalah mengagungkan sehingga i'tiqad rububiyah, uluhiyah wujud pada yang diagungkan. Begitu. Contoh ini, barang siapa memuliakan Nabi sehingga mengatakan Rasul itu sebenarnya Tuhan kita. Seperti mana di kalangan orang-orang Nasrani, orang Kristian, mengagungkan, memuliakan Isa sehingga sampai pada taraf anak Tuhan. Sebagai mereka mengatakan tarafnya Allah sendiri. Kafaran ladina qalu inna Allah huwa Isa bin Maryam. Kafirlah mereka mengatakan Allah itulah Isa bin Maryam. Mereka kata demikian. Yang lain pula adalah Isa ibnullah. Ibnullah. Isa itu anak Allah. Itu barulah nampak hakikat pengharamannya. Bahkan jatuh syirik dengan kaedah memuliakan, mengagungkan, membesarkan cara demikian. Kerana ulama akidah Sunnah wal Jamaah mengatakan, ya, bahasa itu guna pakai untuk Allah, guna pakai untuk makhluk, tetapi i'tiqad tidak sama. Kalau sekiranya demikian, macam-macamnya perkataan tak boleh digunakan pakai sebab Allah dah pakai itu. Contoh telinga, fungsinya mendengar. Ya, kita boleh kata kita ada telinga, tapi haram kata kita mendengar sebab Allah tu pun mendengar. Kita hanya sebut kita ada mata, tapi tak boleh kata fungsi mata melihat sebab kalau kata melihat, Allah pun melihat. Haram sebab Allah yang maha melihat. Kita dah ambil kata melihat, kita guna. Orang ini orang yang jahil. Ta'zim itu mengagungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ta'zim adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan beradab sampai kepada Allah dengan menyembahnya pada i'tiqad dia Tuhan, mentauhidkannya dan tidak ada Tuhan dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya sempurna uluhiyah rububiyah. I'tiqad itu jiwa dan hati. Itu maksud memuliakan Allah. Bahkan kita memuliakan Allah sehingga kita menyembahnya sungguh.
adalah ibadah. Sehingga dahi kita ni letak atas lantai khusus untuk Allah. Dan kita tidak akan letak dahi ni atas lantai untuk selain pada Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan sembah. Sebagian orang mengatakan haram kita tak boleh kata sembah. Tapi begitu juga, kalau begitu masuk istana ada bahasa sembah. Kan ada bahasa istana. Sembah menghadap. Adakah haram nak guna haram? Sebab itu sembah hanya untuk Allah. Kamu tak memahami kaedah bahasa. Sembah menghadap itu maksudnya adalah masuk dengan tertibnya, dengan cara adatnya. Bukan cara menyembah adalah ibadah kepadanya. Itu maksud. Begitu juga di sudutnya adabiah. Adab. Kita kalau beradab dengan Allah. Selain pada Allah kita tak boleh beradab. Oh, kita tak boleh beradab dengan mak ayah kita. Tak boleh. Tapi itu cara pun sopan santun saja. Dia pun tak tahu juga bahasa itu. Sebab apa ini ada sebagian kita belajar akidah. Dia juga dia guna, dia jumpa kalimah-kalimah untuk Allah. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah, sembah Allah, beradab dengan Allah. Baginya maksus, pengkhususan. Pengkhususan ini semua. Padahal kata ulama-ulama di sudut lughatul Arabiyah, di sudut ilmu bahasa, pecah ada beberapa bahagian. Ada secara hakiki, ada juga secara maknawi, majaz, kiasan, majaz akli, secara akal. Contohnya kita memuliakan syiar Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب." Demikian itulah syariat Allah, syiar-syiarnya. Maka barang siapa mengagungkan syariat Allah, maksudnya syiar-syiarnya, maka sesungguhnya itu berasal daripada ketakwaan dalam hati. Ayat Quran. Allah sendiri menyebut وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Sya'air Allah makhluk, bukan Allah Ta'ala. Lalu apa maksudnya sya'air Allah? Barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, mana syiar-syiar. Ulama menafsirkan dia adalah barang siapa korban, dia pilih haiwan-haiwan untuk yang dikorbankan, yang gemuk-gemuk. Itu cara memuliakan, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kami di kalangan para sahabat sebelumnya ibadah korban, kami bagi makan kambing, kami bagi gemuk. Mengapa agaknya? Kerana Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'air Allah. Orang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, antaranya adalah dalam ibadah korban, gemuk ke kambing itu, bagi dia makan, bagi gemuk. Secara logik apa kaitan mengagungkan syariat Allah dengan seperti kambing? Itulah caranya. Itu yang diperintah oleh Allah dalam ibadah korban. Mana ada korban manusia, korban binatang, ternakan dengan caranya cari yang gemuk-gemuk. Lalu apa maksudnya? Barang siapa apabila dia berkorban, dia cari yang terbaik untuk Allah, dia telah mengagungkan syariat dan juga syiar-syiar Allah. Lalu soalannya, Allah sendiri yang menyebut. Dan syariat Allah bukan Allah Ta'ala, bukan rububiyah, bukan uluhiyah, tapi makhluk. Jadi apa maksudnya di sini? Kita tidak mengagungkan kambing, tapi dengan menggembukkan kambing lalu sembelih dia dalam keadaan gemuk, banyak isinya. Itu cara mengagungkan Allah Ta'ala melalui syiar-syiarnya. Lalu begitu juga kita mengagungkan Rasulullah. Kerana apa? Kerana Allah juga mengagungkan Rasul. Bagaimana kita tahu Allah mengagungkan Rasul? Rasulullah seorang Nabi. Turun Quran. Semua adalah sebuah keagungan. Apa maksud keagungan? Keagungan bukan uluhiyah, rububiyah. Keagungan adalah sebuah kemuliaan yang sungguh-sungguh besar. Itulah maksud keagungan. Itu keagungan. Bahkan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah
mengatakan tidak beriman di antara umat Islam sekiranya dia tidak memuliakan, mengagungkan Rasul. Bagaimana mengagungkan Rasul? Dia Rasul, dia Nabi, dia khatamin Nabiyyin. Dia juga adalah penutup bagi segala daripada Rasul Al-Mursal. Dia Sayyidul Anbiya wal Mursal. Itu maksudnya mengagungkan Rasul, makna memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Nabi dengan kedudukannya yang sangat istimewa di sisi Allah. Sehingga jangan menyamakan Nabi dengan manusia yang lain walaupun dia Nabi Rasul. Yang sama Nabi Rasul wahyu, yang tak sama kedudukan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh disamakan dengan derajat para Nabi Rasul yang lain. Itu mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tanda seseorang tak mengagungkan Rasul apabila dia memandang Rasul, tapi ada yang jauh lebih hebat daripada Rasul bagi dia. Maka batas iman yang mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita tanya, ada ke orang yang lebih istimewa daripada Rasulullah, lebih mulia daripada Rasulullah? Ya, siapa? Imam-imam kami. Siapa imam-imam kamu? Imam kami adalah ayatullah sekian-sekian, ayatullah sekian-sekian. Yang terakhir, Imam Mahdi. Adakah dia lebih hebat pada Nabi? Dia benar. Dia maksum? Dia maksum. Syiah sebagai mereka berpegang dengan demikian. Maka batal iman itu. Itu dia sudah akidatul Islam, batal imannya. Mengapa agaknya? Sebab berkaitan akidah, dia memerlukan dalil yang qat'i. Dia tak boleh mendalili waham, andaian. Syiah membina bahawasanya imam-imam mereka itu maksum, itu andaian. Apa maksud maksum? Tak ada dosa besar dan kecil. Tidak ada terlintas perkara yang buruk pada ayatullah Syiah. Dulu Syekh Waliullah Al-Dihdawi dia pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia cerita dalam kitabnya Ad-Durrus Sami, di mana kitab ini adalah hadis-hadis yang dia terima daripada Rasulullah secara langsung melalui mimpi. Cuma tidak boleh dijadikan hujjah, cuma boleh dicerita. Syekh Waliullah Al-Dihdawi, orang India. Dan kata Syekh Muhammad Maulana Zakaria Al-Dihdawi, seluruh ilmu Islam, sanad-sanad ilmu di India melalui Syekh Waliullah Al-Dihdawi ini. Dia belajar sampai ke Madinah. Kemudian dia balik sebarkan Islam dan ilmu Islam, kemudian dia kembali ke Madinah. Syekh Waliullah Al-Dihdawi wafat, kemudian ditanam di Baqi'. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, Ya Rasul, bagaimana kedudukan Syiah dalam Islam? Kata Rasulullah, batil. Yang mana batilnya, Ya Rasul? Kerana mereka memaksumkan imam-imam mereka. Nampak? Dia kini, walaupun mimpi tidak menjadi hujah, tetapi di luar mimpi itu hujah. Kalau ada ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, barang siapa mengatakan selain pada Nabi Rasul itu maksum, dia kufur. Apa maksud maksum? Maksum ini terpelihara daripada dosa-dosa besar ataupun kecil. Bahkan lintasan buruk tak ada langsung. Itu maksum. Lalu kalau dia maksum, apa yang ada dalam dirinya? Zikrullah subhanahu wa ta'ala, musyahadah, muraqabah, tak pernah putus-putus. Itulah kehidupan Nabi Rasul. Itu kehidupan Nabi Rasul. Kemudian kemaksumannya kerana bimbingan daripada Allah secara langsung. Selain pada Nabi dan Rasul tidak mendapat bimbingan tersebut kerana Jibril tak turun kat dia. Jadi tak boleh disamakan. Itu sebagian Syiah, tapi bukan semua Syiah. Syiah yang berpegang di sini sebagian Syiah adalah Syiah Rafidah dan sebagian lagi Syiah yang batil akidah.
Disebabkan begini, kadang-kadang mimpi menjadi satu isyarat. Isyarat bila ada kerajaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bercerita seorang anak Nabi Hidayah. Suatu ketika dia bermimpi, dia berada di Raudatul Nabi. Raudah. Dia berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermimpi. Dia berada di Raudah Kapit Hijau itu. Lalu dia melihat seorang yang berjubah putih, pakai selendang putih, memanggil dan berkata, jalan sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu dalam mimpi itu. Jadi dia minta takwilan daripada saya apa maksudnya mimpi ini. Mimpi ini adalah mimpi yang sahih. Mimpi yang saleh. Sahih dan saleh. Mimpi ini adalah mimpi yang benar. Dan isyaratnya adalah isyarat yang baik. Yang sebabkan apa? Kerana Rasulullah tidak sama dengan kita menunggu Rasul. Kaedah disebutnya tasawuf berbeza. Kita menunggu Rasul atas wahab andaian. Ia ke Rasulullah akan datang kepada kita. Andaian aja. Tunggu di sini. Nanti Rasulullah SAW akan sampai. Itu andaian. Kita duduk dalam majlis ini. Nanti Rasulullah sampai masuk ke dalam majlis kita. Itu andaian. Tetapi kalau sekiranya dikatakan Rasulullah sedang menunggu kita, itu hakiki. Ini majlis ini sebelum kita sampai, Rasulullah sampai dulu dia menunggu kita. Itu hakiki. Tak betul. Jadi bila dia bermimpi bahawa Rasulullah sedang menunggunya, itu perkabaran yang baik. Kerana apa? Yang menunggu itu Rasul. Yang menunggu itu Nabi. Kedudukannya di mana? Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya derajat yang tinggi. Pasti dan pasti dia di syurga. Maknanya seorang ahli syurga menunggu umatnya. Yang pasti. Kita menunggu Rasul, kita tidak pasti kita di syurga atau tidak. Dan kita menunggu Rasul sama ada betul ke Rasulullah yang datang ke kita. Kita menunggu dia. Jadi mimpinya Rasulullah menunggunya sudah luar biasa. Disebabkan Rasulullah SAW pada bersabda, aku menunggu kamu di haud, di telaga. Kamu datang. Aku tunggu kamu di sana kerana aku nak memberi minum melalui tanganku. Itu. Tempat yang mengambil air jadi lebih banyak kepada bintang-bintang di langit, kata Rasulullah. Kamu datang nanti aku bagi minum. Dan barang siapa yang dapat minum daripada air telagaku, dia tidak akan kekhasan selama-lamanya selagi mana dia berada di akhirat. Itu kata Rasulullah SAW. Haudin Nabi di mana? Di akhirat. Bukan dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam syurga itu adalah telaga Al-Kawthar. Dan sebagai ulama kata di atas setiap syarat pun ada di Al-Kawthar. Ada sebagai ulama mengatakan ada telaga sebelum titian sirat, di atas sirat dan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua milik Rasulullah dan kata Rasulullah, aku tunggu kamu di sana. Apa maksudnya? Kita kena ke Rasul, Nabi tunggu. Bukan kita pergi, Nabi datang. Lain. Jadi mimpi ini satu mimpi yang salih disebabkan bila istilah Rasulullah menunggu seseorang, maknanya dia ditawarkan cahaya nur Rasulullah SAW. Contoh gini, anak kita, cucu kita nak sambung belajar. Dan kita tengok macam mana nak masuk universiti ni. Kena mohon. Macam mana nak mohon? Isi borang. Kemudian nanti kami pertimbangkan dia dengan keputusan sekian-sekian lah. Pertimbangkan dulu. Apa maknanya? Kita tak confirm dapat ke tidak anak kita, cucu kita. Itu. Tetapi kalau pihak universiti yang tawarkan, cucu cik ditawarkan untuk masuk ke universiti kami, nak tak terima? Itu kan lain. Seperti mana kita minta kerja, kita ada dah kalau kata kelulusan yang tinggi-tinggi, pengalaman yang banyak juga, minta syarikat ni. Syarikat ini pun tak tahu terima tidak.
Tetapi ada syarikat yang menawarkan kita bekerja walaupun tak pernah minta kerja. Dia kata 25,000 sebulan. Gaji asas basic. Nak tak? Kerja macam mana cik? Gini. Ke dalam pengalaman kita? Dia lain daripada minta-minta tak tahu dapat ke tidak. Yang begini confirm. Dia kata, kami nak tawarkan cik bekerja dengan syarikat kami. Kan berbeza. Itu. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah satu keindahan, satu yang istimewa. Sekiranya Rasulullah SAW ada hubungan dengan umat. Panjang takwilannya itu. Takwilannya itu saya cerita pada waktu siang. Malam pula saya mimpi. Kita tentang Rasulullah, kita pula mimpi satu majlis. Ada Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW nak dengar umat yang membaca Quran. Cuma ada ayat-ayat yang tertentu Rasulullah nak dengar. Dan setiap di antara kita yang bila baca Quran, malaikat akan mengambil bacaan ayat itu lalu diperdengarkan kepada baginda Rasulullah SAW sehingga kita ada umat yang membaca Quran yang mana Rasulullah mengenal nama kita, bapa kita siapa, keturunan mana, umur berapa, duduk di mana. Dengan syarat wasilahnya kita Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga dalam riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadaku amalan umatku. Kata Imam Al-Qurtubi, riwayat ini sahih dan kita perlu menerima. Apa maksudnya pengusulan buat Rasulullah? Boleh dikatakan pada setiap hari amalan-amalan salih kita diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kata Rasulullah, lalu aku mengenal mereka. Aku mengenal mereka. Apa maksudnya mengenal mereka? Nama mereka, siapa dia, yang membaca kitab Allah, yang beramal dengan amal sunnahku. Seperti mana dikiaskan hadis Rasulullah, hendaklah kamu memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat kerana selawat kamu akan disampaikan kepadaku. Sehinggalah malaikat yang menyampaikan selawat dan salam kepada aku menyatakan, ya Muhammad, ini selawat dan salam daripada umatmu, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Seketurunan yang menyebut Rasulullah SAW. Lalu apa maksudnya? Al-Anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi-nabi itu makna Rasul semuanya hidup dalam barzah. Kubur di sini bagi para nabi bukan tempat mati, tempat untuk berhubung dengan umatnya yang beramal saleh. Seperti mana dalam satu riwayat yang sahih dalam satu satu jamaah ramai saudara Rasulullah SAW berkumpul. Lazimnya Rasulullah perintah sebagian sahabat baca Quran untuk Nabi. Seorang yang sahabat Nabi, saudara Nabi yang Rasulullah tak pernah perintah. Hari itu Nabi perintah. Ya Ummu Maktum, ya Ummi. Itu panggilan laqab dia. Ataupun nama Abdullah bin Saudah. Dia ada nama pendek dia tu, saya lupa. Bagi baca Quran itu aku nak dengar. Bukan sekadar Rasulullah, sahabat dulu. Zaid bin Thabit ada, Muaz bin Jabal ada. Sahabat-sahabat besar semua ada. Lalu katanya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Quran itu turun padamu ya Rasul. Tidak layak bagiku membaca Quran kepadamu kerana lazimnya engkau yang membaca Quran untuk kami dan kau juga membaca Quran untuknya. Bukan aku mengambil Quran daripada kau terlebih dahulu membaca untuk aku. Begitu. Tetapi hari ini Rasulullah kata, baca Quran, aku nak dengar. Lalu Abdullah bin Mas'ud ini seolah-olah sangat-sangat segan nak membaca Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Quran turun kepada dia. Itu. Bukan saja Rasul, kita sendiri kalau seorang guru suka baca Quran ini dalam majlis besar, kita pun juga. Lainlah kita kori juara 4 kali kebangsaan. Contoh, takhis antara bangsa 2 kali. Ini tak ada Tuhan apa pun.
Johan tak ada, jual tak ada. Itu. Lalu akhirnya Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasul, mengapa kau memilihku? Kerana Allah suruh. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut aku, ya Rasul? Ya, dan Allah menyuruh aku untuk memerintahkan kamu membaca Quran kepada aku. Wow. Bila dia dengar Allah menyebutnya, nangis dah dia. Dah selesai dihilang tangisan, dia pun membaca awal daripada surah An-Nisa. Lalu Rasulullah pun mendengar sampai ayat yang ke-41. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Maka bagaimana keadaannya kami mendatangkan seorang saksi di kalangan Rasul yang diutus, maka kami juga akan mendatangkanmu ya Muhammad menjadi saksi bagi umatmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku boleh menjadi saksi bagi umatku yang hidup sezaman denganku. Yang dua mata itu melihat. Ini solat, ini zikir, ini selawat, ini jihad, ini berhijrah, ini sedekah, ini haji, ini umrah. Dua mata Rasulullah SAW. Ini solat berjamaah. Nabi boleh menjadi saksi. Kerana apa sekali Nabi lihat, Nabi akan kenal terus. Tak lupa. Lalu ya Allah, bagaimanakah mahunya aku menjadi saksi bagi umat yang aku tak melihat mereka? Yang lepas itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Rasul amanat-amanat umat. Itu yang Rasulullah kata. Kemudian Allah memperlihatkan amanat orang yang tak pernah melihat aku pun tak pernah melihat mereka. Lalu amanat mereka sampai kepada aku sehingga aku mengenal mereka melalui amal tersebut. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku melihat Rasulullah menangis, membasahi pipinya juga janggut dia. Lalu katanya Rasulullah, ya Abdullah, cukup. Apa maksudnya? Ada kalanya Rasulullah SAW mahu mendengar Quran yang dibaca oleh umat sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, di kalangan ahli kasyaf mengatakan, perbanyakkan membaca kitab. Ada satu rahsia yang kamu tidak ketahui. Rahsia itu adalah ketika mana kamu membaca Quran, maka ada ayat tertentu akan disampaikan kepada Rasulullah bahawasanya kamu telah membaca ayat tersebut. Dalam mimpi saya pun diceritakan Rasulullah nak ayat yang dibaca kepada Rasulullah. Nak baca ayat kepada Rasulullah, ada ayat-ayat khusus. Jadi maksudnya pada sini, jadi dengan kita Allah SWT itu adalah menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW sebagai pemegang yang wahyu yang tak pernah mati, wahyu yang tidak pernah terpadam. Kalimah, suara, perkataan, tulisan semua akan punah kecuali yang berhubung dengan kita Allah SWT tak pernah terpadam. Oleh kerana itulah Quran akan kembali dibaca di syurga. Tasbih sentiasa juga dibaca di syurga. Alhamdulillah dibaca di syurga. Kerana ini semua adalah kalimatul Quran, kalimah wahyu. Semua wahyu tak pernah terbatal. Itu yang kita baca la haula wala quwwata illa billah, itu adalah daripada wahyu. Semua wahyu walaupun tak terdapat dalam Quran tak pernah terbatal zikirnya, kalimahnya, hurufnya yang akan kembali dibaca di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.